Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi murid yang ada buku teks, boleh buka muka surat 4. Okey, sekarang ini kita belajar latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Okey, murid-murid, sebenarnya negara kita sebelum kedatangan barat, kita dah ada sistem pemerintahan tersendiri yang sistematik dan teratur. Misal katanya mereka tidak datang jajah pun negara kita tetap berjalan lancar. Okey, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ni ada 4. Awak kena hafal: raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan rakyat. Okey, raja ni kita tahulah dia adalah golongan pemerintah, tonggak utama kerajaan. Okey, kedudukan raja, awak tengok dalam buku teks awak, kedudukan raja diperkukuhkan dengan sistem pentadbiran yang dibantu oleh para pembesar. Sistem pembesar 4 lipatan. Kalau awak ingatlah masa belajar Kesultanan Melayu Melaka. Okey, raja memperoleh ketaatan daripada rakyatnya. Raja sentiasa ditaati dan dianggap suci. Contohnya, Raja Champa dianggap sebagai pemerintah yang suci dan dikaitkan dengan Dewa Siva. Ini awak dah belajar masa awak tingkatan 2. Okey, kita tengok undang-undang. Okey, setiap kerajaan, murid-murid, ada ada undang-undang. Okey, kenapa undang-undang tu ada, murid-murid? Sebab untuk mengawal tingkah laku manusia. Awak tengoklah sekarang ni, ada undang-undang jenayah masih ada. Kan? Okey. Jadi undang-undang ni dia mengawal tingkah laku manusia sekaligus dia menyebabkan negara tersebut aman. Okey, tengok. Undang-undang dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan ia aman. Undang-undang tersebut terpakai di seluruh wilayah pengaruh dan menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Okey, awak boleh tengok contohnya. Contohnya kerajaan Majapahit mengamalkan Undang-Undang Kutara Manawa. Okey, tengok nombor 3, wilayah pengaruh. Okey, bila raja memerintah, mesti ada kawasan diperintah. Kalau tidak, dia syok sendirilah kan. Okey, wilayah pengaruh ni merupakan kawasan yang rakyat menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja tersebut. Adalah kawasan yang dia perintah. Okey, contohnya kerajaan Funan mempunyai wilayah pengaruh yang luar dari Sungai Mekong. Sungai Mekong tu di Vietnam, Teluk Chamkra, selatan Myanmar dan Segenting Krang. Segenting Krang ni di selatan Thailand. Awak boleh rujuk balik buku teks tingkatan 2 sebab awak dah belajar kerajaan yang berada di alam Melayu. Okey. Kita tengok rakyat. Okey, rakyat merujuk penduduk di dalam sesebuah wilayah yang setia kepada raja dan tidak menderhaka. Okey, rakyat, murid-murid, pada zaman tersebut dia taat secara membuta tuli. Misal kata arahan itu betul atau salah, dia tetap ikut kerana konsep daulat dan derhaka. Maksudnya macam ini, murid-murid. Kalau mereka tidak taat pada perintah raja, mereka akan kena tulah, bala bencana. Contohnya, sakit, terus mati. Kena panah petih, kena tulah lah, malapetaka. Okey. Jadi sama ada arahan tu betul atau salah, mereka tetap ikut. Okey. Contohnya, kita tengok rakyat kerajaan Sriwijaya membuktikan kesetiaan mereka kepada Raja Sriwijaya dengan upacara setia, persetiaan dan meminum air sumpah. Nanti murid dah ada buku teks ni kan, yang ada baca, fahamkan, tak faham boleh tanya Ustazah PM ya. Okey, kita tengok warisan ciri-ciri negara bangsa ni diwaris. Okey, kalau baca ni kan muka surat ni, okey, dia daripada kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ni kan, okey, saya baca kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Indonesia, telah meneruskan ciri-ciri negara bangsa yang diasaskan oleh kerajaan alam Melayu sebelumnya, iaitu kerajaan Funan dan Champa. Okey, Funan dan Champa. Selepas itu Sriwijaya. Seterusnya Kesultanan Melayu Melaka. Apabila Kesultanan Melayu Melaka jatuh, diwarisi oleh Kesultanan Johor Riau. Okey, awak boleh tengok kat sini. Tengok daripada Funan Champa, diwarisi oleh Sriwijaya, diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka, jatuh diwarisi oleh Kesultanan Johor Riau. Okey, kita tengok. Okey, kita sambung. Murid, buka buku teks muka surat 6. Kita masuk ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ni ada 6. Kerajaan, rakyat,
kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran. Kita tengok yang kerajaan. Kerajaan muncul disebabkan adanya raja. Raja merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Pemerintahan beraja diperkukuh dengan sistem pembesar empat lipatan yang menjadi tonggak pentadbiran Melaka. Sistem pentadbiran yang tersusun menjadikan Melaka sebagai empayar yang terkenal, kerajaan yang terkenal lah. Selepas kedatangan Islam, pemerintah Kesultanan Melayu Melaka mula menggunakan gelaran sultan. Okey, setelah raja itu memeluk agama Islam, gelaran tu tukar daripada raja kepada sultan. Semasa bergelar raja tu mereka menganut agama Hindu dan Buddha. Kita tengok rakyat. Bila ada pemerintah mestilah ada golongan diperintah, betul tak? Rakyat menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka dan mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Awak boleh tengok dalam piramid tu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Yang pemerintah diterdiri daripada sultan, pembesar, manakala diperintah adalah kita, rakyat. Secara umum, rakyat Melaka terdiri daripada orang Melayu dan orang laut. Orang laut ni keistimewaan dia, mereka tahu tentang selok-belok tentang laut, kan? Jadi bila para pedagang datang belayar ke Melaka, mereka akan memberi bantuan. Golongan diperintah terdiri daripada rakyat merangkumi golongan merdeka dan hamba. Dulu ada hamba, sekarang ni tak adalah. Sekarang ni orang gaji. Hamba ni kita beri makan minum, tempat tinggal dan perlindungan, tapi kita tak bagi gaji. Dia beza dengan orang gaji. Orang gaji kita bagi duit lah, gaji. Beri makan minum, tempat tinggal. Kesejahteraan rakyat Melaka dijamin oleh Sultan, manakala rakyat mengakui kekuasaan Sultan. Hubungan timbal balik mewujudkan persefahaman dan ikatan antara golongan pemerintah dan golongan diperintah. Kita maksudnya daulat. Tengok kedaulatan. Apa maksud kedaulatan? Kedaulatan ialah lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Kedaulatan ini merupakan hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan wilayah. Apa maksud mutlak ni? Mutlak ni maksudnya dia berkuasa sepenuhnya. Dia menguasai bahagian pentadbiran, dia menguasai bahagian kehakiman, kata-kata dia merupakan undang-undang. Kalau dia nak jatuhkan hukuman, dia kata jatuh saja. Berkuasa penuh dan tiada satu kuasa asing pun yang boleh masuk campur. Itu maksudnya berkuasa mutlak. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka diakui oleh kerajaan lain dan bebas daripada campur tangan kuasa asing. Take note awak kena ingatlah. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka diiktiraf oleh kerajaan dinasti Ming, kerajaan Cina pada zaman tersebut. Dinasti Ming telah menghantar beberapa orang utusan, antaranya termasuklah yang diketahui oleh Laksamana Ching Ho untuk mengeratkan hubungan antara Cina dengan Melaka. Kita tengok wilayah pengaruh. Nombor 4, kawasan diperintah lah. Wilayah pengaruh merujuk kawasan pemerintahan raja yang diterima dan diakui oleh rakyat. Kawasan diperintah lah. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah pengaruh yang luas, merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Sumatera ni terletak di Indonesia. Wilayah pengaruh ini diperoleh melalui penaklukan. Penaklukan ni maksudnya melalui peperangan. Naungan ni maksudnya sukarela terima pemerintahan tersebut melalui persahabatan, perkahwinan. Awak boleh tengok bahagian yang warna orange ni, pastikan awak baca. Dia ada terangkan maksud wilayah naungan tu apa. Wilayah pengaruh yang luas membuktikan kewibawaan pemerintahan kerajaan ini. Kewibawaan ni maksudnya pemerintah tu mampu mentadbir negara sendiri. Macam mana kita tahu pemerintah tu mampu mentadbir negara sendiri? Dengan negara tersebut aman. Seterusnya undang-undang. Terdapat 2 undang-undang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, Hukum Kandung Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ni digunakan untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Undang-undang ni juga dijadikan kerajaan Sultan Melayu Melaka sebagai kerajaan unggul. Bila ada undang-undang, negara aman, tak ada jenayah. Jadi para pedagang ni rasa selamat untuk datang berdagang di
Melaka. Okey, lambang kebesaran. Kita tengok poin yang terakhir. Lambang kebesaran merupakan entiti sebuah kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka. Lambang kebesaran ini juga menjadi simbol kedaulatan sultan yang memerintah. Ingat maksudnya kedaulatan ni maksudnya dia mentadbir negara dia tanpa masuk campur urusan luar. Okey. Antara lambang kebesaran ini termasuklah adat istiadat, penggunaan warna, nobat. Nobat ni alat muzik. Regalia ni alat kebesaran diraja, contohnya mahkota dan Cap Mohor. Okey, Cap Mohor ni digunakan untuk mengesahkan arahan iaitu perintah daripada sultan.